Sama maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersahabat dijemput dan kalau mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan pelbagai nikmat, mampu bernafas, masih bernyawa, menghirup segala udara yang ada, mampu bergerak, mencerap segala panca indera, melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa dilarang. Dan syukur pada Allah Ta'ala yang menghimpunkan kita pada hari ini bersama-sama di dalam majlis Maulidur Rasul, yaitu satu majlis yang sangat-sangat luar biasa, yang kita yakin dan percaya dengan majlis ini kita sedang mengambil keberkatan dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama, muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Jadi insya-Allah pagi ini kita bersama-sama berkumpul bersatu hati untuk sama-sama kita bergembira dan meraihkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak selawat pun. Selawat.
Bila dengar nama Nabi, jangan lupa berselawat. Sabit dengan hadis, orang yang mendengar namaku tak berselawat atasku, maka dia orang yang bakhil. Rasulullah kata jangan bakhil. Boleh. Dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama-sama kita berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya nak pergi lebih lanjut, sehingga hari ini kita nak bagi amalan sedikit lah. Amalan doa penerang hati. Boleh tak? Kita bagi amalan penerang hati. Dan amalan ini saya dapat daripada guru saya. Dan doa ini sangat power. Siapa yang amalkan jadi Power Rangers. Jadi apa nak kena buat? Saya nak kalau boleh hari ini saya nampak puan-puan semua, akak-akak, akak ni muda lagi semua ni. Nampak macam 20-an semua ni. Kesalah majlis saya. Paling tinggi pun 30 nampak. Tak apalah, InsyaAllah mana Allah Ta'ala bagi cahaya tu, cahaya pada setiap wajah-wajah kita ni. Nampak macam cahaya sungguh ni. Jadi kita bacakan doa ini untuk kita bersedia mempelajari sedikit ilmu. Tak lama tak. Ni sampai berapa lama ni? 5 petang. Bukan? 1 jam je. Ni macam dah setengah jam dah ni. Jadi saya bacakan doa ini 3 kali. Saya minta puan-puan, akak-akak, adik-adik, adik-adik, muda-muda ada gini, InsyaAllah. Saya dah tua. Saya dah tua dah. Nampak macam 18 kan? Sebenarnya saya dah tua. Anak 4 orang dah, besar-besar dah. Tak cahaya dah. Betul. Jadi saya bacakan doa ini 3 kali. Kali pertama kita minta boleh panggil akak-akak boleh tak? Malu saya. Saya macam akak-akak nampak muda sangat ni. Malu nak panggil jangan. Tak boleh. Muda tak lagi makcik faham. InsyaAllah. Okey. Jadi saya bacakan 3 kali. Kali pertama dengar dahulu. Kali kedua ikut perlahan, ikut gaya yang sama macam saya buat. Kali yang ketiga baca dengan sungguh-sungguh, ikut gaya yang sama macam saya buat. Kali yang keempat saya dengar akak-akak semua bacakan. Boleh? InsyaAllah. Okey. Jadi apa nak kena buat? Saya dirilah baru nampak sikit ke, yang belakang tak nampak dah. Duduk tak nampak. Okey. Jadi saya akan bacakan ni. Yang pertama dengar dahulu. Okey? Sama-sama tadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dengar dulu tak baca lagi. Dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkan hatiku dengan cahaya hidayahmu, seperti kau terangkan bumi dengan matahari selama-lamanya. Dapat? Confirm tak dapat First time dengar, mungkin first time dengar. Tak apa, dan guys, saya berani jamin kalau dengar cakap saya ikut, insya-Allah semua dapat hafal.
Yang penting dengar cakap saya. Boleh? Dengar cakap? Dengar cakap, bukan kakak, dengar cakap saya. Ha? Okey, sama-sama tadahkan tangan. Kali kedua, ikut perlahan-lahan. Ikut perlahan, kena gerakkan mulut. Lepas tu ikut gaya yang sama macam sebuat. Boleh? Macam tak jawab je yang lain. Boleh insya-Allah. Tak ada boleh insya-Allah. Okey, sama-sama tadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkan hatiku dengan cahaya hidayahmu, seperti kau terangkan bumi dengan matahari selama-lamanya. Macam dah hafal dah. Baru 2 kali. InsyaAllah kali ketiga sampai jamin. InsyaAllah laju lagi. InsyaAllah. Cuba boleh pasang. Okey, kali yang ketiga saya minta kita baca sungguh-sungguh. Baca di hati. Tapi saya nampak tadi ada yang buat gaya juga. Jangan risau, ikut saya. Tak bida'ah insyaAllah. Ini ada teknik pembelajaran. Tapi saya nampak tadi ada yang buat bumi besar ni. Kecil sangat bumi tu. Nampak sempit hidup. Kalau sempit hidup susah juga tu rasa. Yang selama pun macam tak selama sangat. Kecil sangat. Selama buat besar sikit. Baru ada rasa dia. Okay. Boleh kali ketiga baca dengan sungguh-sungguh. Angkat tangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayati kama nawwaratal ardh binuri syamsika abadan. Ya Allah, terangkan dengan cahaya hidayah, seperti kau terangkan dengan matahari selama. Alhamdulillah, dah hafal tu. Allahu Akbar. Hebat. Baru 3 kali hafal tu. Boleh, tapi lambat sikit apa, nanti lepas tulis. Kalau nak tengok nanti boleh follow kita. Nanti kita bagi link, boleh follow nanti. Jadi boleh tengok saya ada baca dalam grup tu. Kita ada. Nanti depan ni, insyaAllah. Bagi jangan balik awal. Tunggu dulu. Okey, sama-sama. Kali keempat saya ingat nak dengar lah. Akak-akak semua baca boleh tak? Boleh? Boleh? Okey, sama-sama tadahkan tangan. Okey. Jangan risau, kali keempat saya bantu juga gerakkan mulut. Tapi tak bunyilah. Tapi cuba tengok mulut saya. Yang bunyi siapa dia? Akak-akak semua, insyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika
mana warsal arwah binuri syamsika abadan ya Allah dengan cahaya hidayahmu seperti kau terangkan bumi dengan matahari selama-lamanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka Allah Ta'ala terangkan hati kita seperti mana Allah terangkan bumi dengan matahari, insya Allah. Tahulah dahsyat 3 kali ulang, sikit je lah terpleok tadi kan. Terpleok sikit tak apa, nanti bila baca banyak-banyak insya Allah. Kan nak tengok lagi kat mana nanti, kalau nanti jangan buka dulu, nanti lepas ni boleh buka pertubuhan pencinta ilmu. Ada TikTok ini pun tengah live kan, betul? Ni live TikTok ni. Jadi kena jaga perangai sikit lah. Kita dengar betul insya-Allah. Okey. Jadi nanti jangan live, sabar dulu, nanti kita follow sama-sama nanti insya-Allah. Okey. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, nak cerita pada bab yang dinyatakan hari ini berkenaan adab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Jadi sebelum itu izinkan saya kenalkan. Kita kenal dah? Belum sebab orang kata tak kenal maka tak, jangan bahaya. Kalau dengan saya tak boleh sebab isteri saya marah, faham tak? Ialah kalau tak kenal maka tak cinta. Dah kalau ramai-ramai kenal nanti susah nanti. Tak, bukan takut, sayang. Faham tak? Dia sayang, takut lain. Dia sayang lebih tinggi, dalam tu ada takut dia. Faham itu namanya sayang. Jadi tak apalah, berkasih sayang biasa Jadi tukar sikit lah dalam program saya, dalam ceramah saya tukar. Tak kenal maka tak kenal lah. Boleh kalau dengan Rasulullah betul. Tak kenal maka tak cinta. Dengan Rasulullah kenal. Kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melahirkan rasa cinta, kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh insya-Allah Jadi saya kenalkan diri saya sedikit. Nama saya Muhammad Nur Al-Sufi bin Ramili. Panjang nama. Anak saya kalau exam dia dah buat tengah exam setengah jam tu nama saya saja. Panjang nama saya. Boleh panggil saya. Kalau siang biasa orang panggil lain, malam orang panggil lain. Siang orang panggil Dr. Sufi sebenarnya. Malam orang panggil Ustaz Sufi. Mana-mana boleh lah. Saya bukan doktor yang berada di klinik atau di hospital. Saya doktor falsafah. Doktor falsafah. Bidang saya bimbingan dan kaunseling. Kalau tengok muka ada kuku sini, nampak ada masalah di situ. Cuba tengok wajah kiri kanan kita. Ada. Lepas ni boleh datang buat sesi kaunseling. InsyaAllah. Memang bidang saya. Pada masa sama, saya memang mengajar masjid dan surau pada setiap malam. Dia panggil ustaz malam tu. Saya mengajar di kebanyakan. Kat sini ada tak? Kat sini pun ada. Siapa pernah jumpa saya, angkat tangan sikit tengok. Tak pernah jumpa. La ilaha illallah. Seorang, dua, tiga je. Yang lain buat apa? Saya ngajar di sini hari Jumaat subuh. Jumaat subuh, minggu pertama dan minggu ketiga. Adalah muka saya kat sini. InsyaAllah. Dan saya khusus dalam bidang tauhid. Saya membuka kitab-kitab tauhid. Ada bawa kitab tauhid. Nanti boleh ambil tunjuk kitab tauhid. Saya guna kitab tauhid ni je. Dan kaedah saya biasa kita guna kaedah sekolah rendah. Mana kata saya cakap ni, cakap cara budak sekolah rendah lah. Boleh tak boleh?
Sebab kalau tinggi sangat terbang nanti. Tak betul? Pisau lama-lama terbang susah pula saya ni. Jadi memang saya akan ngajar dalam keadaan yang paling mudah difahami dan paling mudah untuk kita serap. Sebab apa? Kita cerita benda yang asas saja. Nak lebih-lebih kena cari guru lain. Kita ajar yang asas. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni ramai orang kurang pada perkara asas. Kadang-kadang kita pergi masjid pun kadang-kadang tinggi-tinggi ngajar. Betul tak betul? Kadang-kadang dah belajar sampai tak tafsir. Hadis pun tinggi dah tu. Macam saya, kebiasaan dalam grup, dalam kita punya pertubuhan pencipta ilmu, kita punya bawa, ustaz-ustaz kita bawa fardu ain. Fardu ain. Iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. Bila sebut fardu ain, dia merangkumi 3 perkara. Apa dia? Tauhid, fiqh, tasawuf. Apa sebenarnya boleh cerita sikit ala-ala dah kenalkan ni sikit lah. Boleh guna papan putih ni untuk izin sikit insyaAllah. Okay. Sebab apa saya nak cerita? Nampak? Tak nampak? Hilang. Okay. Bila cerita tentang dalam hidup kita, akak-akak semua, boleh panggil akak tak ni? Boleh? Kena panggil cik adik? Tak boleh, akak boleh akak? Oh makcik jangan. Muda lagi, jangan matus, insyaAllah. Banyak lagi masa kita. Jadi fardu ain. Alah-alah kita nak cerita sikit lah. Okay? Jadi cerita fardu ain ni, wajib. Apa maksud fardu ain? Iaitu wajib. Fardu tu wajib. Setiap apa sahaja kita dengar namanya fardu, maksudnya wajib. Ain bukan kawan kita nama Ain, tak? Ain tu dah. Mata Ainun. Ain iaitu setiap mukallaf. Setiap mukallaf. Bukan muallaf. Mukallaf. Siapa mukallaf? Cuba angkat tangan. Confuse apa mukallaf? Sebenarnya mukallaf, kita semua adalah mukallaf. Dia ada 4 ciri mukallaf. Pernah belajar tak? 4 ciri mukallaf. Mari saya tunjuk sikit. Yang pertama, akil. Berakal. Orang gila bukan mukallaf. Jadi okey semua lah. Okey, tak ada masalah apa-apa. Jadi alhamdulillah, cukup yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua, baligh. Dah balik belum semua? InsyaAllah macam dah gelap tu, macam dah lah tu. Okey. Yang ketiga, balik tahu kan? Cukup umur. Cukup umur dah insyaAllah. Okey, seterusnya yang ketiga ialah baik panca indera. Baik panca indera. Maksudnya apa? Iaitu tidak buta dan tidak tuli pada masa yang sama. Kalau dia buta tapi dia tak tuli, dia mukallaf tak? Mukallaf. Kalau dia tuli tapi tak buta, mukallaf tak? Mukallaf. Salah satu. Sebab apa? Ada jalan masuk ilmu pada diri dia. Kalau kita tak nampak tapi dengar tak? Ilmu boleh masuk tak? Boleh. Kalau kita tak dengar, kita nampak tulisan semua, ilmu boleh masuk tak? Boleh. Jadi, melainkan kalau kata dia buta dan tuli pada masa yang sama, dia tak sempat masuk ilmu dalam diri dia, dia bukan mukallaf. Masuk mukallaf macam mana? Tidak dipertanggungjawabkan padanya syariat. Kalau dia bunuh orang, dia tak dosa. Orang gila bunuh orang, dosa tak? Orang gila tak solat, dosa tak? Tak dosa. Tapi buat-buat gila, dosa. Dia kata, saya gila tak? Buat-buat gila. Tak kira. Dia masih normal, tapi dia buat saja. Itu tak boleh. Okay? Yang keempat, last sekali, sampai seruan.
sampai seruan ataupun dekat dengan ulama. Jadi kalau cukup 4 ciri ini, maka dinamakan dia mukallaf. Jadi insya-Allah semua cukup cukup yang ciri, jadi kita semua mukallaf. Wajib bagi tiap mukallaf kita semua. Apa dia? Fardu ain. Apa fardu ain? 3. Yang pertama apa dia? Tauhid. Yang ni yang saya banyak mengajar di Masjid Surah, ilmu tauhid. Sebab zaman sekarang makin lama makin banyak ajaran sesat. Betul tak betul? Kadang-kadang saya pun tak, kita pelik nak fikir benda ni. Saya baru ni buat lawatan ke Qadi Segamat. Dia cerita kat saya, kat Segamat banyak ajaran-ajaran sesat. Macam-macam. Kita yang dengar JSB je lah. Wahabi tu yang kita dengar. Tapi ada lagi ajaran zikir paip. Zikir paip. Dia zikir isap paip. Zikir paip. Lain macam. Ada pengikut. Ada. Keadaan TV baru ni kena tangkap seorang lagi dia ngaku jadi Rasul. Ada yang ikut? Ada. Kalau dulu kita dengar Kaha Ahmad tu. Kan Kaha, kata Kaha kan? Dia ngaku Rasul Melayu, kena tangkap, letak jawatan. Kan? Pernah tengok? Dia letak jawatan. Dengan ini saya meletakkan jawatan sebagai Rasul. Kan? Ada kan? Jangan salah potong ni. Tu. Ada makcik tu, dia ikut betul-betul. Ada tengok video kat YouTube. Kan? Ada seorang makcik tu, dia memang pertahan betul. Dia kata, saya ada Rasul lah, tak ada makcik tu cakap. Allah tu makcik. Itu makcik betul tu. Jadi sebab apa? Sebab tak betul-betul memahami ilmu tauhid. Sebab itu asas wajib kalau kita meninggal tak settle ilmu tauhid betul-betul. Bukan yang tinggi-tinggi. Kita kadang-kadang dengar tauhid tinggi ustaz. Kita belajar darjah 1 bab tauhid. Sifat 20 senang je. Kalau tanya kita contoh dalil mukhalafah, kan senang kan? Dan dapat jawab lepas fardu ain. Tak dapat jawab tak lepas fardu ain. Kata lepas hukum dia ustaz. Wajib ni maksudnya apa? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Jadi selagi mana tak lepas tauhid, selagi itu kita dalam keadaan berdosa. Kita buat amalan apa pun dalam keadaan berdosa. Sebab apa? Tak lepas fardu ain. Sekarang ni banyak kita tengok. Ramai sekali kadang-kadang orang banyak belajar ilmu tinggi-tinggi. Tapi fardu ain tak lepas. Kesian. Sedangkan yang dia belajar tu tak perlu. Dia kena belajar ni dulu. Tapi dia pergi belajar ilmu lain. Kesian tak? Kesian. Nak kena settlekan. Yang kedua, ilmu fiqh. Fiqh. Bukan semua. Dia ada bahagian. Dia ada macam nak lepas tu. Nanti kita cerita. Kalau nak tengok lebih, saya tak nak cerita panjang ni. Saya nak cerita muqaddimah je ni. Kalau nak lebih ni, setiap petang kena follow ni. Pertumbuhan kerja ilmu, follow. Ustaz Khairi setiap petang. Ustaz Khairi kat depan saya nama Ustaz Khairi. Hebat dia. Belum kahwin lagi. Belum kahwin. Tapi dia kata dah berguna, tak tahu lah. Sabar cepat dia dapat. 30 juzuk hafaz. Up sikit petang-petang Ustaz Khairi akan live. Pukul apa Ustaz Khairi? 3 ke 2:30? 3. Kalau nak tengok Ustaz Khairi ni macam artis tu. Dia petang-petang tu ramai. Mula dia Wahabi pun lawan ni. Lain macam tu. Pukul 3 petang. Tapi kena tengok TikTok live. Nanti insya-Allah. Okey. Yang terakhir ada ilmu tasawuf. Selain daripada 3 ilmu ini dinamakan ilmu fardu kifayah. Selain 3 ilmu ini nama ilmu fardu kifayah. Jadi bila kita kata ilmu fardu kifayah ni, ini tambah. Kalau boleh diutamakan 3 ni dulu. Baru belajar ilmu fardu kifayah. Apa contoh ilmu fardu kifayah? Contoh sirah, macam mana? Tafsir, hadis, tajwid, ibadat fardu ni fikih.
Dalam fiqh ni pecompat. Oh, banyak pula nak cerita. Tengok petang ni lah ni. Panjang nak cerita ni. Dah tak masuk tajuk lagi. Tauhid pecompat. Dia ada ilahiyah tentang ketuhanan. Ilahiyah. Sikitlah sikit nubuwah, kita cerita bab Nabi. Kita sam'iyat tentang perkara-perkara ghaib dan mungkinat. Mungkinat. Fiqh, ibadat. Lagi munakahat. Lagi? Pernah belajar kan? Muamalat. Tapi bukan semua dah muamalat ni belajar. Dia ada tempat-tempat tertentu. Ya fardu ain lah. Lepas tu jinayat. Tasawuf bab hati. Hari ni memang saya nak buka bab sahabat ialah bab tasawuf. Bab sahabat bab tasawuf. Sebab itu kita guna kitab Hidayatus Salikin. Bab khas ni, tajuk ni memang cantik ni. Apa dia? Faslun fi adabis sahabi ma'as sahibihi. Ini suatu fasal pada menyatakan adab seorang yang bersahabat serta sahabatnya. Tu. Ini cerita bab khas. Dan apa yang diletakkan dalam ilmu tasawuf, inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tasawuf, tak dapat tidak, inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang silap faham. Dia kata tasawuf ni benda tinggi. Benda tinggi tu kalau kita dah belajar bab tinggi. Sekarang ni kita cerita benda asas. Dalam tasawuf ada asas, kadang-kadang kita pun terlepas pandang. Okey. Setakat ni boleh faham. Boleh faham InsyaAllah. Okey. Ni baru mukaddimah nama. Dah ada masa dah. Oh, dekat aku 10 dah. 10.30 pula. Bukan 5. Okey, 10.30. Boleh tak boleh? Kena balik awal. Nak balik awal tak cukup. Boleh lagi Boleh lagi InsyaAllah. Okey. Jadi, ada soalan tak setakat ini sebelum saya nak mulakan pembacaan kitab? Ustaz, kenapa baca kitab tak ada ceramah biasa? Sebab pesan guru saya, kalau nak jadi alim, kena buka kitab. Itulah. Ini tak apa kita bawa kitab. Siapa nak boleh beli apa ni? InsyaAllah. Betul lah. Nanti Ustaz Khairi keluar. Siapa berminat nak dapat kitab ni, saya ada bawa sikit lah. Tapi macam ramai sangat ni, tak cukup ni. Ya. Sama. Ada kat rumah. Alhamdulillah. Memang orang belajar. Alhamdulillah. Memang betul. Orang dulu-dulu memang cara belajar berkitab. Baru belajar tu masuk. Kita sekarang kalau tengok ceramah banyak. Ceramah umum. Betul tak? Kadang-kadang kita balik tu kadang tanya. Tadi belajar apa tadi? Kita gelak lah. Kita gelak. Dia ingat gelak je. Belajar tu dia terlupa. Jadi tak dapat tidak belajar ada kitab insyaAllah. Kita dalam pertubuhan pencinta ilmu, memang kita punya cara kita. Setiap kali kita belajar ilmu tauhid, fiqh tasawuf, memang kita akan buka kitab. Tak lupa bawa 3 kitab nanti. Ambil 3 kitab. InsyaAllah. Okay. Jadi ada soalan lagi? Tak ada Betul Ada soalan jangan malu, jangan risau. Saya tak marah. Saya baik insyaAllah. Comel juga insyaAllah. Sambung-sambung. Saya baca boleh? Saya baca kitab Okey insyaAllah. Ni kitab apa balik ni ikut mantau suami tanya ke apa ke? Kita buka kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan saya buka pada fasal, pada bab menyatakan adab seorang bersahabat serta sahabatnya. Penting ke? Penting. Ni dah ada satu kitab lagi ni. Namanya Pelita Penuntut. Dia ada cerita juga. Cara memilih sahabat. Kadang-kadang sahabat kena pilih. Kena pilih. Tapi sebagai Muslim, kita semua nak jadi yang terbaik. Rasulullah katakan, kita adalah umat yang terbaik, umat Nabi. Dan dikatakan umat di bawah Rasulullah SAW
Umat yang terbaik adalah umat yang mengikut akan segala yang disuruh oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, ikut je lah. Okay, mari saya baca. Boleh baca dah ni? Boleh? Kita tengok. Bermula adab orang yang bersahabat itu. Ni maknanya apa yang cerita inilah akhlak Rasulullah. Beberapa perkara, banyak, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah. Ada satu kitab lagi nama Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. 23 perkara. Kita belajar 23 tak sempat 23 ni biasanya kalau saya baca 23 dekat 4 tahun. Iya, saya mengajar kitab. Kalau kat sini kan saya mengajar kitab. Cuba ambil sikit kitab. Kitab apa? Kitab Matan Faridah, Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada ilmu tauhid. Saya mengajar sini lebih kurang daripada 2015 saya rasa. Oh, lama dah saya mengajar sini. Sekarang ni 2024, 9 tahun dah. Baru muka surat ke-8. Setiap hari Jumaat subuh. Jumaat subuh, minggu pertama, minggu ketiga. Bayangkan, kitab tu nanti saya tunjuk. Kitab dia macam ni ya. 9 tahun baru buka surat 8. Ini Jawi. Senang faham. Ini semua orang Jawi kan, orang Jawi tak? Tak mengaku orang Jawi. Kita Melayu ni orang Jawi. Asal nenek moyang kita dulu tulis tulisan Rumi ke Jawi? Jawi. Ini pusaka kita ni. Kadang-kadang saya dengar juga orang sekarang ni kata, Ustaz, saya tak boleh baca Jawi, Ustaz. Sedih jugalah. Sebab apa? Kita orang Melayu. Ke ada lain? Jawa Melayu juga, tak mengaku Melayu. Jawa Melayu juga, Bugis Melayu juga. Faham tak? Ke ada Chinese? Ada? Tak mengaku. English ada English. Portugal ke? Melayu semua. Melayu. Kalau Melayu kena baca Jawi. Ustaz tak pandai. Baca Quran ke boleh? Kan dia huruf hijaiyah je. Cuma nak kena biasa. Saya cerita sikit lah. Salah seorang pelajar saya, umur 72 tahun. Saya panggil akak juga. Kan? Dia selalu datang ke training center kita. Kita buat kelas fardu ain. Setiap hari Selasa ada, hari Rabu dan hari Jumaat juga. Jadi, dia daripada tak, memang dia kata memang susah sikit. Mata nampak je tu. Umur 72. Itu buat operation. 3 kali buat operation mata. Masa awal-awal baca merangkak-rangkak juga. Tapi dia konsisten. Setiap kali kuliah dia datang. Dia dengar. Hari ni dah boleh mengajar kitab. Umur 7. Dia berapa lama? Dia belajar dalam 5-6 bulan. Dia belajar 5-6 bulan. Daripada tak tahu baca Jawi, boleh mengajar. Kalau buka kitab, tanya boleh jawab. Umur 72. Mana kata kalau umur lanjut macam mana sekalipun, kalau betul-betul nak, insya-Allah Allah buka ruang dan peluang untuk masuk ilmu dalam diri. Bayangkan 3 kali operasi mata, tak nampak apa, tapi boleh baca kitab. Kitab ni bukan tulisan kecil, tak nak besar tengok tulisan. Nampak tulisan dia? Tu dia. Iya, saya tahu kadang makcik marah saya. Ustaz tak boleh baca, Ustaz. Ada guna kantah lagi. Tak apa. Yang penting betul sungguh-sungguh belajar. Betul. Boleh baca, insya-Allah. Okey, sambung-sambung. Jadi jangan takutlah kalau nak belajar dalam umur yang lanjut. Jangan kata, Ustaz, saya dah lanjut dalam umur. Saya ada testimoni 72 tahun. Bukan main-main. Faham? Sini ada lebih kan? 100 ada sini, 100 umur. Ada 100 dahsyat tu.
Tak apa kita baca insya-Allah. Jadi ada berapa? 23 perkara seorang sahabat dengan sahabat. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pertama melebihkan ia akan taulannya itu atas dirinya dengan hartanya. Dia lebihkan kawannya daripada diri dia. Itu cara Rasulullah. Kita mikir juga, nak singgit pun mikir. Kawan tak cukup singgit, nak bayar parking contohnya. Kita nak bagi, ada tak RM40 dalam ni. Singgit, nanti susah nak beli barang, tak cukup singgit yang nak bawa. Kita mikir banyak. Kalau Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah lebihkan para sahabat. Hatta pernah satu ketika Rasulullah memiliki jubah macam ni. Dia zaman sekarang orang confuse jubah dengan gamis. Ramai zaman sekarang dia pakai gamis. Jubah kaedah dia kena pakai macam ni. Ni jubah. Ini baru jubah. Yang kata sampai bawah kan kena pakai atas yang biasa dia pakai tu. Orang panggil jubah, sebenarnya itu bukan jubah. Dalam kalau kata sunnah Nabi memakai jubah yang macam ni, yang sarung, yang sampai bawah itu tidak dikira jubah, itu namanya gamis. Tu kadang-kadang orang sekarang banyak salah faham. Pakaian pun salah faham. Kalau nak sunat nanti balik beli dekat suami jubah ramai-ramai. Sebab saya tahu suami tu dia ada gamis je, jubah tak ada. Nanti ramai-ramai. Imam pun tengok, ramai jadi imam kat belakang. Sebab biasanya imam dia pakai. Tapi boleh nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan nak ke jubah boleh juga. Ni kalau abang pakai jubah tu, nampak lain macam jubah. Boleh. Faham tak cerita ni? Tu dia. Nak ambil sunnah. Okay, sambung. Jadi kaedahnya Nabi melebihkan taulan atau sahabatnya dari dirinya dengan hartanya. Seperti ia memberi akan taulannya itu dengan harta. Bagi duit dekat kawan dia. Padahal dirinya itu berhajat kepada harta itu. Nampak? Diri dia nak harta tu, memang kadang-kadang nak beli barang, dia nak tu. Tapi sebab kawan dia perlu, dia sanggup berikan pada kawannya. Itu cara Rasulullah. Berani tak buat? Berani buat? Berani buat tu bau ikut akhlak Rasulullah. Tu dia. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka tak mampu lah nak bagi, dia rasa macam mikir banyak juga nak bagi duit kat kawan ni. Hendaklah ia memberi akan taulannya yang lebih daripada hajat dirinya. Mana dia utamakan juga. Dia nak pakai, dia pakai juga. Tapi yang lebih tu, dia bagi dekat sahabatnya lebih daripada apa yang dipakai pada dirinya. Ini kalau dapat buat, luar biasa. Pernah buat? Ni baru yang satu ni. Tak pergi 23 lagi. Ni baru 20, baru satu. Dia 23. Itu cara Rasulullah. Mana dia? Pada ketika berkehendak taulannya itu. Itu yang pertama. Kedua, bahawa menolong ia. Menolong ia itu menolong sahabat dia. Dengan dirinya akan taulan itu pada segala hajatnya. Sentiasa tolong kawan dia. Atas jalan yang bersegera. Bukan main nantilah, nanti. Terus tolong. Dengan tiada berkehendak taulannya itu meminta tolong akan dia. Ni lagi dahsyat. Dia kawan tak payah minta tolong. Dia tengok je muka macam susah ni. Duit tadi ni ambil 3 juta. Faham tak? Contoh. Ini bau-bau. Ini namanya sahabat. Yang yang dipraktikan pada zaman Rasulullah. Tahu macam contoh. Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kan? Sayyidina Abu Bakar diserahkan hartanya pada agama, antaranya pada sahabat-sahabat yang memerlukan.
Contoh satu peristiwa Bilal bin Rabah. Ingat tak cerita Bilal bin Rabah diseksa oleh tuannya, lalu letakkan batu yang besar di atas dada dia. Dia buat ahad. Akhirnya Rasulullah kata, siapa yang boleh beli Bilal ni? Lalu yang angkat tangan Abu Bakar. Berapa? Mahal. Dikatakan lebih, kalau kita nilaikan dengan duit sekarang, lebih pada juta. 1 juta lebih kan? Beli sahabat. Dia keluar duit macam tu je. Kita 50 sen. Ush. Bikin. Bukan sini lah, dekat Uganda. Faham tak? Sini bagus lah. Senyap je. Bagus lah. Bagus sini. Dekat Uganda, dia mikir lebih sikit. Uganda tu kat mana? Uganda tu. Nanti tengok peti. Ya. Bukan Wakanda lain. Wakanda cerita lain. Yang ketiga, boleh baca ketiga tengok. Ni akhlak yang tunjukkan para sahabat dan Rasulullah ni. Ketiga, bahawa menyembunyikan ia akan rahsia taulannya itu. Nampak? Oh, kena dah. Zaman sekarang lain macam. Dia kata ni rahsia Yang rahsia tu yang cepat. Sebab betul. Zaman sekarang lain macam. Bukan kat sini, dekat Uganda. Faham tak faham ni? Kat Malaysia bagus. Orang Malaysia bagus. Adab yang ketiga dengan awak, bahawa menyembunyikan ia akan rahsia taulannya. Kecuali kalau kalian semua ni dalam kitab ni juga ada yang menyatakan kecuali untuk mengelakkan berlakunya kerosakan yang lebih besar. Contoh gini, kita tahu kawan kita tu diikut ajaran sesat. Contohnya kat sini, dekat lain, diikut ajaran sesat. Lalu kalau kita tak cakap, kawan ni dia akan cakap dekat kawan lain, ajak kawan-kawan lain jadi sesat sama. Jadi kita dah tahu awal-awal tu, kita kata lah, jangan ikut dia ni. Itu diikut ajaran sesat. Yang tu boleh. Sebab itulah dalam kitab juga, dia menceritakan tentang boleh ribah. Ribah tau ribah? Ribah tak tahu? Macam gosip lah. Maknanya menceritakan keburukan orang lain, tetapi ada syarat. Yang pertama ialah untuk orang tersebut, contohnya seorang isteri menceritakan keburukan suami kepada qadi, bukan cerita depan orang, bukan cerita dekat orang-orang biasa, kat kawan-kawan pun tak boleh. Seorang isteri tu tak boleh cerita kat kawan, dia kena laporkan pada qadi. Kawan-kawan tengok kawan tu okey tak okey. Kalau okey tak payah bagi lah tahu. Sebab kalau dalam kita sebut pada qadi saja. Jadi boleh untuk menyelamatkan rumah tangga. Begitu juga seorang guru, dia cakap yang tu jangan belajar dengan ustaz tu. Ustaz tu dia lain sikit, dia wahabi contohnya. Jadi kena cakap tak? Kena cakap. Kena cakap supaya terselamat orang daripada keburukan dan kerosakan agama. Ada cerita sikit boleh cerita? Kena habis lah, kena kali lah. Boleh? Cerita sikit boleh? Saya ada satu cerita lah. Akhir-akhir ni, ramai kadang-kadang mesej saya, WhatsApp saya, cerita lah. Ni saya cerita sini, habis sini lah. Bukan nak cerita kat orang. Ni ramai, bukan kata 2-3 orang ni. Ramai. Masalah sekarang, bila suami, kadang-kadang dia dah tak kerja ataupun duduk saja. Ada masa yang banyak. Ataupun, dia suka tengok handphone. Bila tengok handphone, antara contohlah media sosial TikTok contohnya. Dia tengok ceramah-ceramah, video-video yang lebih kepada pemikiran Wahabi. Berlaku? Ya. Bukan 2-3 orang ni yang cakap ramai. Dan akhirnya, suami dia tu terpengaruh dengan pemikiran Wahabi. Yang ada yang tu, isteri dia ni adalah ketua Yasin. Kalayan ketua Yasin. Itu. Bayangkan. Kan Wahabi kan dia tak boleh Yasin ni. Orang boleh. Baca Yasin mana jemaat bid'ah. Wahabi tak boleh.
Apatah lagi baca Yasin. Nah, biasanya kita baca Yasin Al-Fatihah untuk niatkan pada yang si mati kan. Betul? Kita niatkan si mati beri hadiah. Pada ahli sunnah kata boleh, harus. Dan amalan yang sangat baik, yang memberi manfaat. Tapi Wahabi kata tak. Itu bid'ah. Boleh masuk neraka. Tu Wahabi kata. Gaduh lah. Suami isteri gaduh lah. Akhirnya sampai tak suami isteri ni dia menangis. Dia telefon saya, dia nangis. Dia kata macam mana, dia macam dah tak ada hati dah, macam mana setiap hari. Ada satu ketika tu suami dia pergi masjid, bukan lagi masjid. Dia pergi masjid sama-sama. Hari tu ada Maulidur Rasul, dengar. Suami duduk dengar. Balik tu apa yang apa ustaz syarah tu, suami syarah balik dekat isteri dia, tolak apa yang sekali ustaz yang cakap. Isteri dia tak ada apa, tak faham apa-apa, kenapa saya diperlakukan begini. Sedangkan kalau betul, kalau tak puas hati, cakap dengan ustaz tu. Nah, ala-ala sebab Wahabi dia marah buat Maulidur Rasul ni. Wahabi dia tak suka, dia kata yang kita buat ni sesat, Nabi tak buat. Madras dia kata, bukan saya kata, dia kata Wahabi bahaya. Sebab tu jangan main-main. Sebab tu saya kata tolong belajar tauhid betul. Kalau tak belajar betul, habis. Ni bahaya. Sampai pun Allah Akbar, saya akak tu saya tak cakap, kita nak macam mana? Dia pun tak nak jawab. Sebab dia pun kata dia tak belajar sangat ustaz. Sebab tu saya kata ustaz, akak kena duduk dalam majlis ilmu tauhid. Biar kita tahu ni, buka kitab. Kadang-kadang Wahabi ni dia guna Al-Quran dan hadis. Dia hujah dia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lepas tu siapa yang kata, kan pernah dengar tak kata, kalau kita tengok video ceramah, kita kata yang ni jangan ni Wahabi ni. Ustaz, kita ambil benda baik, benda buruk kita tak ambil ya. Faham tak benda ayat tu? Tak boleh. Kita pun tak tahu mana baik dan buruk. Kalau kita dengar, saya cakap betul tuan, kakak-kakak, siapa yang dengar ceramah Wahabi ni, kalau betul-betul dia akan terikut. Sebab dia hanya gunakan Al-Quran dan hadis. Takkan kena tolak Al-Quran dan hadis kot. Jadi macam mana nak? Sebab itu kena belajar kitab para ulama muktabar supaya kita boleh menolak pemikiran. Kita tak tahu dalil pun tak apa. Bukan suruh tahu dalil dan dalam, tak. Yang penting kita belajar ini pegangan ulama, kita pegang. Wahabi cakap apa pun, tak. Dalam kitab ulama kata lain. Sebab mereka baca Al-Quran, baca terjemah. Lalu dihuraikan terjemah itu dengan pemikiran mereka sendiri. Sedangkan kita tak boleh baca terjemah. Dalam kitab-kitab sebut, tak boleh baca terjemah. Dia kena, kalau nak baca, tafsir. Tafsir dan terjemah lain. Dan lepas tu, nak faham Al-Quran dengan pemikiran kita, faham Al-Quran dengan pemikiran para ulama muktabar. Faham tak faham ni? Yang cerita kalau kata Maulidur Rasul, ada satu cerita lagi, boleh nak cerita tak? Kena, dia ada seorang artis ni, dah meninggal tak? Saya sebutlah. Lalu dia hantar anaknya pergi belajar dekat Madinah. Dia ajak anak dia, dia hantar anaknya ajar belajar di Madinah. Lalu bila dia meninggal, orang nak buat tahlil, anak dia halau. Orang nak buat, imam tu dah bawa semua ramai-ramai daripada masjid nak buat tahlil. Anak memang tak ajak pun, tak boleh. Sebab orang kenal mak dia ni, orang yang boleh lah, dia memang apa kata, baik juga kan. Bila nak masuk, kena halau. Anak dia kata, Jat, siapa suruh ni? Siapa suruh buat tahlil? Ini bid'ah. Kufur buat dia. Wahabi tu. Dia sebab itu kadang-kadang saya sedih tengok keadaan umat ni. Kadang-kadang kita hantar anak kita pergi belajar agama. Ingat bila kita meninggal, anak kita bolehlah tolong doakan kita, hadiahkan pahala dekat kita, bacakan tahlil, sentiasa hadiahkan pahala-pahala doa dan zikir kepada kita. Tapi bila tersalah jalan, dia penyebab kita tak dapat apa-apa, bahkan merosakkan lagi umat. Lepas tu saya minta tuan-tuan cepat tuan-tuan ni, akak-akak dengar molek, kalau boleh
Jangan hantar. Ini bukan kita nak masuk ke apa, tapi yang kita nilai. Saya pernah pergi Mekah, Madinah. Saya pernah melawat universiti yang ada. Saya pernah diberikan kitab dari universiti tersebut. Dia pernah kata siapa yang berpegang dengan Asy'ariyah kufur. Asy'ariyah tu siapa? Kita lah. Dia kata kita kufur. Sebab kita buat tawassul, tabarruk, tak boleh. Dia kata jangan ambil berkat. Dia kita ambil air kan. Air tak ada. Kita kata air kan. Kita buka. Masa Yasin kan kita buka kan air. Buat perangai gitu. Dia kata itu adalah buat bid'ah yang masuk neraka. Itu nama tabarruk. Tabarruk ni mengambil berkat. Wahabi tak terima. Faham tak cerita ni? Sebab itu tolong kalau ada anak belajar agama, rujuk dulu. Tempat dia belajar tu rujuk betul tak betul silibus dia. Faham tak? Jangan sampai satu masa kita menyesal. Dah banyak dah berlaku. Anak nak pergi belajar musyawarah ni dalam kita dah sebut. Tolong musyawarah dengan orang-orang alim. Kalau kata nak hantar anak belajar agama ke mana-mana, panggil orang alim, musyawarah. Boleh tak dia belajar kat sini? Tu cara dia. Kita sekarang pun tak dekat dengan alim ulama. Jadi kita susah juga. Lepas tu kena ada tu guru. Kadang-kadang kita kena ada guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Baru kita boleh rujuk. Kalau tidak susah nanti. Boleh? Boleh faham bahaya tak Wahabi? Bahaya. Macam mana cegah? Belajar ilmu tauhid. Tolong. Tu. Okey. Boleh faham? Boleh faham? InsyaAllah. Okey, baru ketiga. Boleh sambung lagi? Boleh sambung lagi Betul ke 10.30 ni? Kan salah pula tadi. Betul ke? Betul takut kita, saya kadang-kadang tak sedar diri. Sedar diri kadang kita bahaya sikit. Yang ketiga adalah menyembunyikan ia akan rahsia taulannya itu. Jadi kalau kita kata, kalau kawan kita buruk macam mana, jangan ceritalah. Melainkan melibatkan ajar sesat. Itu. Sebelum cakap kau orang pun, bincang dengan guru-guru. Orang yang ada ilmu. Jangan cakap dengan orang-orang biasa. Kadang-kadang tak faham juga. Bincang dengan orang alim dulu. Ni macam mana kalau dia salah macam ni, bincang dengan orang alim. Jangan ceritakan kawan sebelah. Yang tu yang rosak dalam pembelajaran ilmu. Sembunyikan insyaAllah. Keempat, bahawa menutup ia akan segala aib taulannya itu. Ni yang keempat. Ni cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bagus ni kalau ada rujukan. Al-Quran ni buka di kitab ni. Ni sekira ada bawah ada. Banyak. Ada. Siapa nak boleh tengok. Senang ke susah baca? Yang ni senang. Dah risau. Kitab ni senang baca. Dia lagi besar tulisan daripada kitab ini. Yang ni lagi dahsyat. Ni kitab ni yang saya ngajar setiap hari Jumaat ni. Ada Rumi ada. Allahu Akbar. Masya khairi. Ni Rumi kita ada. Mana Rumi? Saya bukan Rumi apa. Yang ada ni saya tulis kembali dalam Rumi. Saya ada kitab. Saya ada buat satu. Bukan kitab lah, buku. Malu nanti kitab. Ada buku. Nanti saya minta tak khairi. Kau tunjukkan ada dah. Nanti ni tengah ambil ni. Jadi saya ambil sadurkan daripada kitab ni. Saya tulis dalam Rumi. Kalau boleh, baca kitab ni pada masa sama, boleh rujuk dalam tulisan Rumi yang saya dah buat. Boleh tengok ni, insyaAllah. Ini kitab ni, Tauhid. Okay. Yang keempat adalah bahawa menutup ia akan segala aib taulannya. Buruk macam mana kawan kita tutup. Siapa yang menutup aib taulannya atau menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib diri ni. Tu. Lagi kita cakap aib orang lain, maka terbukalah aib kita sendiri. Tu kena hati-hati. Yang kelima, apabila mendengar akan seseorang mencela akan taulannya itu, maka jangan disampaikan perkataannya itu kepada taulannya. Faham tak? Faham tak? Ustaz Khair, ada buku saya tak? Buku. Baik, nak tunjuk sekali. Faham tak cerita?
Ulang balik dengan betul. Yang kelima, apabila mendengar seseorang mencela akan taulan, dia dengar kawan dia tu mencela, mencaci, memaki kawannya yang lain, maka jangan disampaikan perkataannya itu kepada taulannya itu. Faham tak? Dia ginilah, ada bukis sikit dah bukis. Ada papan lagi nak? Tak ada padam kat sini. Dia biasa kalau sengaja memang papan tu dari ujung sana biasa kita kacau. Memang penuh lah. Sebab kalau padam nanti orang nak tengok. Okey. Tengok ya? Yeah. Boleh. Okey. Ni A, ni si A, ni si B. Faham tak? Lepas tu ada si C. Okey. Ni buku yang saya tulis lah. Cahaya tanpa batasan. Ni muka saya comel kat sini. Okey, sabar. Ni cerita dia. Si A, dia tahu si C ni ada masalah. Lalu si A ni dia cakap kat si B. Faham tak? Jadi apa maksud dia? Maka si B dia tahu masalah si C. Yang ni maknanya seorang taulan yang tiada adab. Tak boleh macam ni. Faham tak faham ni? Jangan buat. Sabar dulu, petang beli sabar. Ilah awal lagi beli. Sabar dulu. Tengok Aida dulu, tengok dulu. Tengok. Dia dapat tak? Faham tak cerita dia? Jangan cakap walaupun sebab apa? Nak menjaga hati semua. Melainkan memang menimbulkan kerosakan yang besar. Itu cerita lain. Keenam, apabila menyampaikan seseorang akan dia dengan perkataan taulannya yang mencela akan dia, maka jangan didengarkan akan perkataan orang itu. Ini cerita lah. Faham tak? Kalau ada contoh si A ni, dia nak cerita masalah si C, si B ni jangan dengar. Ini namanya bisikan syaitan. Ya. Sebab syaitan yang menyebabkan adanya benda tu. Kita pun kalau tak, tapi bukan kasih lah kat Uganda, dia kecil sikit-sikit dia itu kita susah kat Uganda lain. Jadi kita jangan jadi begitu. Boleh kan? Jangan dengar. Dia kata, saya nak cerita ni. Saya cerita lah. Nak cerita apa? Bab tauhid. Bab tauhid sedengar. Ni cerita pasal ada ni kawan kita ni. Tak payah. Saya tak nak dengar tu. Penting ni. Penting macam mana cerita bab orang. Tak cerita. Tu cara orang. Orang yang beradab, bertaulan, mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut tak? Nak ikut ni cerita ni? Nak ikut tak? Tak dengar. Nak ikut macam senja je, macam nak ikut je ni. Nak ikut tak? Nak ikut cara Rasul tak? Ingat lepas ni kalau ada nak cakap pasal orang lain, tinggalkan. Itu bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Nampak simple ni, tapi ramai kadang-kadang hati kita susah nak jaga. Nak jaga hati, belajar tauhid. Pergi bertauhid juga. Ketujuh, baru tujuh ni, tujuh dekat. Boleh tujuh. Apabila mendengar akan seseorang memuja akan taulannya, yang ni muji lah. Memuji pula. Memuji teruk sangat. Yang ketujuh, apabila mendengar akan seseorang memuji akan taulannya itu, atau mendengar suatu yang menyukakan akan dia, maka hendaklah ia menyampaikan akan demikian itu kepada taulannya itu. Yang ni boleh. Kalau kita dengar kawan tu dia puji, contoh si A, dia puji si C, tapi dia bukan cerita kat C, dia cerita dekat B. Yang tu kita kena cakap, hari tu si A dia puji awak. Yang tu mantap, itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang kawan kita puji, kita sampaikan dekat kawan kita yang lain. Betul.
Boleh faham tak cerita ni? Boleh faham cerita? Tu cerita dia. Yang ke-8, laju sikit. Apabila berkhabar taulannya itu akan dia. Berkhabar tu tanya khabar lah. Maka hendaklah ia singkat. Ia mendengarkan akan khabarnya itu. Kita dengar sikit. Berkhabar taulannya itu akan dia. Mana kata ginilah. Kalau kita ada kawan. Mana ni? Ke-8. Apabila berkhabar taulannya itu akan dia, maka hendaklah ia singkat ia mendengar akan khabarnya itu. Mana tak payah lama-lama lah. Sebab mungkin kadang-kadang orang sibuk. Kita ni kadang-kadang nak sembang 3 jam. Dengar kuliah sejam ngantuk. Tapi kalau bak cakap, Allahu Akbar. 3 hari 6 malam, tak putih. Jadi, kalau boleh berkhabar ni, jangan panjang-panjang lah. Kita hormat masa orang. Kadang-kadang orang tu dia sibuk, kita memang banyak masa. Jadi, kita jagalah perkara ini. Ke-9, bahawa meninggalkan ia akan berbantah dengan taulannya itu. Kalau kita ada benda nak gaduh, tak payah gaduh lah. Maka kita ambil jalan. Kalau dia tak nak terima, tak apa. Contohlah, saya pernah macam saya ngajar kitab. Kadang-kadang kita kata juga, tolong belajar mesti ada kitab. Contoh gitu. Lalu ada anak murid saya, dia cakap kat kawan dia. Kawan dia kata, tak payah gitu. Tapi dia kata, kalau gini macam mana? Menolak kitab ke? Dia kata kalau boleh, tak bagus perangai, tetapi kita sebagai orang belajar tak perlu membantah lah, biar dia. Nanti kata lagi besar masalah. Tu cerita. Okey, sama. Yang ke-berapa tadi? 9. Ke-10, apabila memenggal ia akan taulannya itu. Memanggil ia, ada tak kitab ni? Siapa ada kitab ni boleh buka terus. Siapa ada kitab ni buka terus. Muka surat 288. Cuba. Muka surat 288, 1, 2, 3, 4 baris daripada bawah, daripada atas. Tu baca kitab cara tu. Cuba. 4 baris daripada atas. Ke-10 tu yang ujung tadi, yang ketiga kat bawah. Apabila memanggil ia akan taulannya itu, maka hendaklah ia memanggil akan namanya yang terlebih kasih ia dengan dia. Nampak? Kalau dia suka orang panggil dia si comel, panggil si comel. Faham tak? Ni orang zaman sekarang suka ejek kawan. Nama dia tak suka tu dia panggil. Dia panggil goyah jongang. La ilaha illallah. Sian dia. Faham tak faham? Dia suka gelar orang tu. Dia kata orang tak biasa panggil. Kita panggil lah. Tak boleh. Tanya dia suka tak? Faham tak faham ni? Panggil dengan namanya. Lagi cantik panggil nama penuh yang ada maksud. Sebab apa? Ada doa pada diri taulan kita. Bak nama ni penting. Ada kitab Matla'ul Badrain tak? Ada belajar kitab Matla'ul Badrain. Muka surat yang ke-4. Ada buka tak? 1 baris daripada bawah. Ada buka Matla'ul Badrain? Ada? Ada kitab kata boleh. Dah kita ambil sikit. Kena ambil semua, bagi tunjuk contoh. Saya nak tanya, siapa pernah belajar kitab Matla'ul Badrain? Angkat tangan. Siapa pernah belajar? Matla'ul Badrain. Pernah belajar? Okey. Yang angkat tangan ni confirm bukan orang Johor. Sebab bukan marah, bukan. Saya nak beritahu, Johor dia guna zaman dulu. Guna silibus Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain.
Itu kitab yang kita guna dalam kelas fardu ain kita juga. Siapa nak ulang kaji, nak belajar balik, boleh masuk kelas kita jugalah. Bagus. Saya kadang-kadang saya tanya juga yang pernah belajar kitab Matla'ul Badrain. Saya tanya, rukun solat berapa? 9. La ilaha illallah. Kata belajar. Rukun solat berapa? 13. Okay. Rukun wudu? Rukun wudu berapa? 4. Bukan. Kena belajar balik, kena buka kitab balik ni. Wudu, kalau tak tahu apa hukum dia? Siapa tak tahu rukun wudu, tak sah wudu dia. Iya. Wudu itu adalah syarat sah salat. Kalau wudu tak sah, salat sah tak? Tak sah. Itu saya tak cerita lagi bab menutup aurat. Itu lagi dahsyat dan kita makan banyak sebut. Apa aurat wanita? Dia ada bab aurat kan? Aurat wanita pecah 5. Ada kes, pernah dengar tak kes orang kata gunting rambut dekat gunting rambut dekat kedai bukan Islam. Apa hukum dia? Tak apa, nantilah itu kita buat kuliah akan datang lihat. Panjang cerita ni. Ni baru 10, 23. Jadi penting belajar balik fiqh tadi. Itu hilang lagi. Kena buka balik kitab Matla'ul Badrain. Kena belajar balik, jangan tinggal. Air basuh baju. Saya nak tanya, basuh siapa sini basuh baju dekat sungai lagi? Ada. Siapa yang basuh baju dia gua tanya lagi ada. Tangan lagi Power Rangers. Tapi kebanyakan kita basuh baju guna mesin basuh. Siapa basuh baju, biasa basuh, kena belajar betul-betul. Sebab banyak sekarang kalau tersalah basuh, baju masih dalam keadaan najis. Maka bawa salat, tidak sah salat. Contoh, Ustaz boleh contoh tak? Boleh? Cerita basuh kain sikit boleh? Ni semua basuh kain tak? Basuh kain? Orang lain basuh. Ini kitab. Kalau dulu warna pink, ni warna biru lah. Matla'ul Badrain. Ni dia dah cetakan lain sudut depan lain. Cerita sikit boleh tak? Cerita basuh kain ni boleh tak sikit je? Supaya kita boleh, bila jaga bab fiqah, tasawuf akan terjaga juga sebenarnya. Hati kita terjaga. Basuh kain, kebiasaannya, saya cerita orang biasa, dia ambil baju-baju yang kotor tu, dia masuk dalam mesin basuh, dia tekan satu butang dan lalu masuk. Habis charge dia kata nak ada masa lah. Masuk apa ni? Masuk air sabun, lepas tu teruk masuk lah dekat dia punya kain tu, lepas tu dia putar, dia pun 2 kali basuh, 3 kali basuh tu dan dua. Lepas tu last kali dia kering. Dia ni dia pun dia kering. Saya nak tanya, sah tak? Dia nak suruh tutup tu. Sah tak? Kalau ada najis, contohnya kita pakai kain ke, pakai seluar, campur seluar dalam sekali. Kalau campur seluar dalam sekali, ada najis, kita tak tahu. Kalau asing tak apa. Yang ni dia campur semua, lalu dia masuk cara macam tu. Dari sudut mazhab Syafi'i, tak sah. Sebab apa? Air yang pertama, air bercampur dengan sabun. Bukan air mutlak. Pada mazhab Syafi'i, wajib buang najis dengan air mutlak dulu. Lepas tu baru nak masuk air sabun, bawa sabun. Macam zaman dulu. Kalau saya tengok mak saya dulu, sebelum masuk dalam mesin basuh, dia kicah dulu. Dia alirkan air dulu, buang najis semua, baru masuk dalam mesin basuh. Sekarang orang makin malas. Terus masuk. Tu bahaya. Kita solat sebab tu solat tak memberi kesan pada jiwa kita. Kita solat, ngumpat ada juga. Ngumpat fitnah ada juga. Sebab apa? Basuh baju pun kita tak jaga. Batu belajar ni.
Dan fardu ain. Kita kadang-kadang belajar benda tinggi-tinggi, fardu ain tak lepas. Basuh baju. Kalau ustaz nak buat macam mana ustaz? Cara dia. Ada cara. Nak saya ajar. Macam tak nak je, tak nak cukup balik ya. Nak ke tak nak ni? Ha. Boleh lagi ke dah 10.30 dah? Boleh lagi? Boleh lagi. Macam lama ini. Okey. Dengar. Cara dia, ajar sikit cara dia. Masa kalau kata malas sangat nak kicah tu, memang kita kadang sibuk tu dah. Macam-macam nak buat, sibuk apa? Nak tengok YouTube lagi, nak tengok TikTok, sibuk tu dah. Kan? Jadi apa nak kena buat? Jadi cerita dia, sebelum masuk air sabun, jangan masukkan sabun dulu. Jangan masuk sabun. Apa? Masuk dah mesin basuh tu, jangan letak sabun dulu. Guna air mutlak je terus. Faham? Bila dah habis kicah semua, dia akan kering balik. Pusingan kedua, baru masuk sabun. Faham tak? Ada orang tanya, ustaz, boleh tak kalau awal-awal tu air sabun, yang kedua tu air mutlak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau dah sabun, kali kedua tu, bila kita tengok air tu masih lagi bersabun, walaupun guna air mutlak. Sebab dah sabun dah sebati dengan pakaian. Faham tak cerita ni? Itu baru bab basuh baju. Banyak lagi bab solat sekadar seperti. Saya kalau saya cerita bab solat ni, saya nak yakin lah. Banyak kena kodok ni. Banyak kena kodok. Jadi sebab itulah tolong akak-akak semua, saya minta sangat-sangat tolong belajar ilmu fardu ain kembali. Walaupun kita pernah belajar suatu masa dahulu, tolong hari ini kalau kita ada kesedaran, cari kelas fardu ain, belajar balik. Kalau tidak, kesian kita. Saya risau suatu hari nanti di akhirat kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu Taala, kita dihisap, lalu ditimbang mizan kita. Kita masa hidup solat, buat qiyamul lail, baca Al-Quran, macam-macam kita buat. Bila tiba di hari pembalasan, dihisap, maka kita lihat rupa-rupanya apa yang kita buat atas bumi tak ada nilai di sisi Allah. Ada berlaku? Yes, ini ada dalam kitab. Sebab apa? Yang pertama, tauhid. Kita beribadat tapi tak kenal betul-betul Allah, maka tiada nilai di sisi Allah. Kena kenal Allah. Kita takut zaman sekarang, kita rasa macam betul dah. Kita faham bab takdir. Banyak kita zaman sekarang, ramai tak faham bab takdir. Takdir tu apa? Qadar. Beriman dengan qadar. Banyak tak lepas. Saya tanyalah, last sebelum saya tutup. Nak bagi kita fikirlah alang-alang ni, kita belajar bab sahabat tadi kan. Kita fikir jugalah tentang diri kita. Kalau orang tanya kita, takdir berubah tak? Kita tanya, takdir berubah? Takdir berubah. Kan ada hadis kan, la yuraddul qadar illa du'a, tidak mengubah takdir melainkan doa. Kau dengar? Takdir berubah doa, betul? Betul? Siapa berpegang macam tu, dia salah. Berdosa. Selagi mana dia pegang macam tu, berdosa. Iya ke Ustaz? Iya. Dalam kitab disebut, takdir tak berubah. Walaupun dengan doa. Di sisi Allah, takdir tak berubah. Yang berubah adalah pada lauh mahfuz, bukan di sisi Allah. Adapun segala perkara yang berlaku sebenarnya Allah dah tentukan sejak azali lagi. Segala perkara yang berlaku ini sebenarnya Allah dah tentukan sejak azal lagi. Sebab itu orang yang belajar tauhid, hati dia tenang. Sebab apa saja baik atau buruk berlaku pada diri dia, pasti dia akan tenang. Sebab dia memahami berkenaan qada dan qadar. Tu kena belajar lebih sikit lagi. Boleh faham tu penting belajar. Nanti siapa-siapa berminat, nanti boleh jumpa Ustaz Khairi. Ustaz Khairi tu boleh kalau nak masuk kelas, kita ada kelas dia insya-Allah. Boleh ni lah. Boleh jumpa Ustaz Khairi. Ustaz Khairi ada kertas tak jumpa. Nantilah kita cuba bincang macam mana insya-Allah. Sebab saya nak minta tolong sangat-sangat akhir zaman ni kita sedih apa? Ramai meninggalkan belajar ilmu yang asas. Saya minta lah. Sebab kita dah akhir-akhir ni.
Saya pernah jumpa pengetua sekolah agama, sekolah menengah lah. Dia kata banyak zaman sekarang ni, makcik lah, ni kakak-kakak, tapi saya makcik-makcik tu, kadang-kadang tersungkur di pintu syurga. Sebab apa? Sebab tak belajar, dia terikut dengan fahaman-fahaman dan akidah-akidah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah al-asyairah wal maturidiyah. Jadi sebab itu minta belajar. Jangan risau, kalau belajar tak tinggi, tapi belajar biar betul-betul. InsyaAllah boleh. Azam tak azam? Azam belajar insyaAllah boleh. Walau umur kita belum belajar dulu, belajar balik. Tak ada masalah. InsyaAllah. Dan apatah lagi kita belajar dan kita selamatkan keluarga kita. Suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sebab ancaman akhir zaman ni, cucu-cucu kita semua main benda ni. Tahu? Anak kita semua main benda ni. Dia kadang-kadang tengok, dia memang tengok dia tak tahu mana betul, mana salah. Cara nak tahu betul dan salah, sebab itu kena ada kitab. Inilah panduan kita. Kalau dah kitab kata betul, betul lah. Kalau kata salah, kalau kata tak ada dalam kitab, kita wakuf dulu. Jangan cakap apa. Faham? Itulah apa yang saya minta lah. Saya minta, saya pesan pada saya dah semua, kita tingkatkan lagi ilmu kita, khusus ilmu fardu ain, untuk kita mencapai syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup dulu eh. Yang ni kita berhenti kat mana? Ke-10. Mulai ke-10. Ke-11 tahun depan. Tahun depan ada kan? InsyaAllah. Doakan. Tapi saya mintalah kalau siapa berminat nak join. Bukan saya nak promote tak. Cuma saya nak cadang lah. Sebab sama sekali memang susah nak cari fardu ain. Jadi kita sediakan ruang dan peluang. Siapa minat nanti juga jumpa Ustaz Khairi. Wallahu a'lam bissawab. Saya sama tandangkan tangan, kita baca doa sekali insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah minkum. Saya serahkan kembali kepada kursi majlis insya-Allah.